Hai semua, sebagai seorang bakal guru atau pendidik, kita pasti sedar bahawa sistem pendidikan sentiasa berkembang mengikut keperluan zaman. Namun, pernahkah kita terfikir apakah hala tuju pendidikan negara? Bagaimanakah sistem pendidikan yang kita ada pada hari ini dapat memberi manfaat kepada para pelajar dan juga guru? Inilah yang akan kita kupas dalam sesi ini. Selamat sejahtera kepada semua penonton yang dihormati. Bayangkan sebuah negara di mana setiap anak mendapat pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang atau lokasi mereka. Inilah malamat untuk PPPM, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Hari ini, saya, Chua Jing Han, ingin mengajak anda untuk bersama-sama mendalami satu topik yang amat penting dalam dunia pendidikan kita, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau biasa dikenali sebagai PPPM 2013 hingga 2025. PPPM. PPPM merupakan satu pelan strategi yang diperkenalkan oleh KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, untuk mentransformasi sistem pendidikan negara. Pelan ini diwujudkan bagi memastikan Malaysia mempunyai sistem pendidikan yang berkualiti tinggi, inklusif dan mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Bagi mencapai matlamat ini, PPPM telah menetapkan berbagai strategi bagi meningkatkan kualiti pendidikan Malaysia agar setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa. Dalam sesi ini, saya akan menerangkan beberapa perkara penting. Yang pertama, apakah visi dan aspirasi PPPM 2013 hingga 2025? Kedua, hala tuju pendidikan dalam PPPM 2013 hingga 2025. Yang ketiga, bagaimanakah pelan ini memberikan implikasi terhadap guru berjiwa pendidik? Apakah bukti serta contoh pelaksanaan yang berjaya? Aspirasi sistem pendidikan dan aspirasi murid yang digariskan dalam PPPM pun akan diterangkan sekejap nanti. Jadi, marilah kita mulakan dengan memahami fokus pertama, visi dan aspirasi PPPM 2013 hingga 2025. Visi dan aspirasi utama dalam PPPM adalah untuk membina sistem pendidikan yang berkualiti tinggi dan inklusif yang mampu melahirkan belajar yang cemerlang dalam akademik serta pembangunan sosial secara holistik sejajar dengan keperluan abad 21. PPPM dirangka bagi memastikan setiap pelajar memperoleh pendidikan yang berkualiti tinggi tanpa mengira latar belakang sosioekonomi, etnik atau lokasi geografi. Bagi mencapai visi ini, terdapat beberapa fokus utama telah ditetapkan. Antaranya ialah memperkasakan latihan guru kerana guru adalah tunjang utama dalam sistem pendidikan. Selain itu, kerajaan juga komited untuk memodenkan pendidikan dengan penggunaan teknologi yang lebih meluas. Pendidikan yang inklusif juga menjadi keutamaan supaya setiap pelajar mendapat akses kepada pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang atau ekonomi dan lokasi. Dalam usaha mencapai visi dan aspirasi ini, PPPM menetapkan 5 aspirasi utama bagi memastikan sistem pendidikan negara berkembang secara holistik, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan juga kecekapan. Pertama sekali, kita akan membincangkan tentang akses. Semua kanak-kanak mempunyai peluang untuk mendapat pendidikan yang berkualiti tanpa mengira latar belakang, ekonomi atau geografi. Penekanan diberikan kepada kawasan luar bandar, pedalaman dan komuniti yang kurang bernasib baik dengan memperkenalkan inisiatif seperti bantuan kewangan, beasiswa serta pembinaan sekolah baharu di kawasan yang terpencil. Sebagai contoh, program seperti Satu Pestari Net dan inisiatif digital
turut diperkenalkan bagi memastikan akses kepada sumber pembelajaran dalam talian, terutama untuk belajar di kawasan luar bandar. Aspirasi sistem pendidikan yang kedua ialah kualiti. Pendidikan yang diberikan adalah bertaraf antarabangsa dengan kurikulum yang bersesuaian. PPPM menekankan peningkatan profesionalisme guru melalui latihan berkala, memantapkan pedagogi, serta penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Contohnya PBS iaitu Pendaksiran Pendidikan Berasas Sekolah dan Pendaksiran Berasas Kemahiran TVET turut diperkenalkan bagi memastikan sistem pendidikan lebih komprehensif dan tidak hanya bergantung pada peperiksaan tertulis. Yang ketiga adalah equity. Jurang pencapaian antara kumpulan belajar dapat dikurangkan supaya tiada belajar yang tercicir. PPPM menggariskan inisiatif sokongan kepada belajar berkeperluan khas seperti kumpulan P40 serta belajar yang tinggal di kawasan pedalaman dan juga belajar orang asli untuk memastikan mereka tidak ketinggalan dalam arus pendidikan. Contohnya, kerajaan akan memberikan bantuan seperti rancangan makanan tambahan RMT dan juga SPPT, skim pinjaman buku teks, beasiswa dan allowance khas telah disediakan bagi membantu pelajar yang kurang berkemampuan. Mestilah semua rakyat Malaysia tahu, perpaduan adalah satu perkara yang penting dalam negara kita kerana negara kita terdiri daripada berbagai kaum dan bangsa. Dengan ini, pendidikan sebagai alat penyatuan berbagai kaum di Malaysia. PPPM memperkenalkan program seperti Remote, rancangan integrasi murid untuk perpaduan bagi mengalahkan interaksi antara belajar dari berbagai latar belakang etnik. Sebagai buktinya, subjek sejarah diperkukuhkan sebagai mata pelajaran yang wajib dengan penekanan terhadap penghayatan nilai kebangsaan, warisan budaya dan prinsip rukun negara. Melalui belajar subjek sejarah ini, belajar dapat memahami berbagai nilai-nilai murni seperti nilai patriotisme, nilai kerjasama antara satu sama lain dan sebagainya. Aspirasi sistem pendidikan yang terakhir adalah kecekapan. Sumber pendidikan digunakan secara optimum untuk memastikan keberkesanan sistem. PPPM menekankan kepentingan pengurusan sumber yang cekap dan penggunaan bajet yang berkesan bagi meningkatkan kualiti pendidikan. Sebagai contoh, kerajaan akan menilai sekolah yang mana paling memerlukan peruntukan tambahan seperti sekolah yang terletak di luar bandar atau sekolah yang kekurangan kemudahan supaya bajet kerajaan dapat digunakan secara optimum tanpa pembaziran yang lebih. Sekarang saya akan menerangkan 6 aspirasi murid dalam PPPM. PPPM menetapkan 6 aspirasi murid yang menjadi panduan dalam membentuk generasi masa depan. Yang pertama, kemahiran kepimpinan untuk melahirkan belajar yang mampu menjadi pemimpin dalam masyarakat. Yang kedua, kemahiran dwibahasa. Negara Malaysia kita terdiri daripada berbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dan sebagainya. Dengan ini, menguasai bahasa Malaysia iaitu bahasa Melayu menjadikan tanggungjawab sebagai seorang rakyat Malaysia dan sekurang-kurangnya satu bahasa antarabangsa iaitu bahasa Inggeris supaya dapat berkomunikasi di pentas dunia. Yang ketiga, kemahiran berfikir. Ini adalah untuk meningkatkan pemikiran kritis dan penyelesaian masalah. Yang keempat, etika dan kerohanian. Ini adalah untuk membangunkan sasiat dan nilai murni dalam kalangan belajar. Contohnya, subjek pendidikan moral perlu diambil untuk belajar yang non-Muslim dan subjek pendidikan Islam mestilah diambil oleh belajar Muslim. Yang kelima, identiti nasional. Ini adalah untuk menanamkan semangat patriotisme dan kebanggaan sebagai seorang rakyat. Aspirasi murid yang keenam, iaitu yang terakhir, adalah pengetahuan. Ini adalah untuk memberikan akses kepada pendidikan yang lebih berkualiti dan ilmu pengetahuan yang luas.
Selain itu, PPPM juga menekankan 11 anjakan strategi yang diperlukan bagi merealisasikan sistem pendidikan yang lebih mantap, termasuk menaik taraf kualiti guru, menambah baik kepimpinan sekolah, meningkatkan pembelajaran berasas teknologi dan memperkukuhkan kolaborasi antara kerajaan, sektor swasta serta ibu bapa. Dalam menghadapi cabaran abad ke-21, PPPM memastikan belajar bukan sahaja mencapai kejayaan akademik tetapi juga memiliki kemahiran insania, pemikiran yang kritis, kebolehan menyelesaikan masalah serta sikap kepimpinan dan keusahawanan yang tinggi. Dengan pendekatan ini, Malaysia beraspirasi untuk melahirkan generasi belajar yang mampu bersaing di peringkat global serta menyumbang kepada pembangunan negara. Hala tuju pendidikan negara yang digariskan dalam PPPM, dia berfokus kepada transformasi penyeluruh sistem pendidikan melalui perancangan yang strategi yang berlandaskan 5 aspirasi sistem pendidikan dan 6 aspirasi murid yang saya sudah terangkan tadi. Dengan kata lain, Hala tuju PPPM menekankan pembentukan sistem pendidikan yang lebih holistik, inovatif dan juga inklusif dengan tujuan menghasilkan modal insan yang mampu berdaya saing di peringkat global. Sekarang saya akan menerangkan hala tuju pendidikan dalam PPPM 2013 hingga 2025. Aspek yang pertama ialah peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Kurikulum ditambah baik untuk memastikan ia lebih relevan dengan keperluan abad ke-21. Termasuk pemikiran kritis, kreativiti, kolaborasi dan komunikasi. Pendekatan pengajaran yang lebih interaktif dan berpusatkan murid termasuk penggunaan pembelajaran berasaskan inquiry dan penyelesaian masalah. Contohnya, meningkatkan tahap penguasaan bahasa dalam kalangan murid, terutamanya bahasa Malaysia iaitu bahasa Melayu dan bahasa English bagi memastikan mereka lebih kompetitif di peringkat antarabangsa. Hala tuju yang kedua adalah penggunaan teknologi dalam pendidikan. Dalam zaman yang teknologi ini, pembelajaran digital dan e-pembelajaran diperkenalkan secara meluas untuk meningkatkan akses kepada sumber pendidikan berkualiti. Integrasi pendidikan STEM iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik bagi melahirkan generasi yang lebih cerdik teknologi dan inovatif. Yang ketiga, pemerkasaan peranan guru. Latihan profesional berterusan iaitu CPT diperluaskan bagi meningkatkan kemahiran pedagogi guru. Sistem penilaian dan ganjaran yang lebih adil diperkenalkan untuk memastikan guru sekarang lebih berkualiti tinggi terus kekal dalam profesion. Bukan itu sahaja, pendekatan baharu dalam pembangunan profesional guru melalui pelatihan seperti belajar yang dari IPG dan mentoring bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran. Yang keempat, mengurangkan jurang pendidikan antara pelajar yang tinggal di bandar dan luar bandar. Penambahbaikan kemudahan akses sekolah luar bandar termasuk infrastruktur akses kepada teknologi dan tenaga pengajar yang lebih berkualiti. Dengan ini, kerajaan perlu memberikan bantuan kewangan dan beasiswa untuk murid yang dari golongan berpendapatan rendah bagi memastikan mereka tidak tercicir dalam pendidikan. Ini juga adalah untuk mengukuhkan pendidikan inklusif dengan memastikan murid berkeperluan khas dapat mendapat akses kepada pendidikan yang berkualiti tanpa halangan. Yang kelima, pemerkasaan kepimpinan sekolah. Pengetua dan guru besar sebagai tunjang utama di sebuah sekolah diberikan lebih autonomi dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan sekolah masing-masing. Dengan ini, latihan kepimpinan diperluaskan bagi membangunkan pemimpin pendidikan yang lebih berwibawa dan berkesan. Contohnya, kerjasama antara ibu bapa, komuniti dan pihak sekolah dalam usaha peningkatan prestasi akademik dan kurikulum murid. Hala tuju yang terakhir adalah penglibatan ibu bapa dan masyarakat dalam pendidikan. Program sekolah amanah
program Sekolah Amanah diperkenalkan untuk meningkatkan kolaborasi antara sektor swasta, komuniti dan sekolah. Bukan itu sahaja, inisiatif Parents Engagement Toolkit diperkenalkan bagi membantu ibu bapa untuk menyokong perkembangan akademik anak-anak di rumah. Dan pendekatan pendidikan berasaskan komuniti juga digalakkan supaya sekolah dapat memanfaatkan kepakaran dan sumber daripada masyarakat setempat. Dan sekarang saya akan menerangkan implikasi PPPM terhadap guru berjiwa pendidik. Salah satu impak yang terbesar PPPM adalah peningkatan kepuasaan kejayaan guru. Dengan adanya skim perkhidmatan yang lebih baik, lebih ramai guru akan merasa dihargai dan bersemangat untuk mengajar. Kajian oleh NUTP iaitu National Union of the Teaching Profession pada tahun 2022 yang melibatkan 1,500 guru dari berbagai peringkat sekolah di seluruh Malaysia mendapati bahawa 65% guru lebih berpuas hati dengan skim perkhidmatan mereka selepas pelaksanaan PPPM. Kajian ini dijalankan melalui soal solider dalam talian dan temu bual mendalam bagi memahami faktor yang menyumbang kepada kepuasaan mereka. Turut memperkenalkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kecekapan pengajaran guru. Antaranya program ITING yang bertujuan mengasah kemahiran pemikiran aras tinggi HOS atau KEBAT dalam kalangan belajar. Sebagai contoh, seorang guru matematik menggunakan pendekatan ITING dalam pengajaran algebra dan dia mendapati kadar pemahaman pelajar meningkat sebanyak 40% dalam ujian formatif selepas 3 bulan penggunaan teknik ITING ini. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa melalui pendekatan yang lebih inovatif dan berpusat belajar, guru dapat meningkatkan kualiti pembelajaran secara signifikan. Selain itu, kaedah pengajaran juga telah terubah dengan ketara. Guru kini perlulah menguasai teknologi pendidikan seperti Google Classroom, Padlet dan Microsoft Teams bagi memastikan pembelajaran lebih interaktif dan berkesan. Pendekatan blended learning yang menggabungkan pelajaran bersemuka dan dalam talian semakin diterapkan. Ini membolehkan pelajar mengakses bahan pembelajaran dengan lebih fleksibel. Selain itu, berbagai aplikasi dan platform digital seperti Kahoot dan Quizizz yang kita juga sentiasa digunakan di kelas digunakan untuk menjadi sesi pembelajaran yang lebih menarik dan menyeronokkan. Perubahan ini bukan sahaja dapat meningkatkan pemahaman pelajar tetapi juga menggalakkan penglibatan aktif dalam kelas seiring dengan perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Bukan itu sahaja, status sosial guru juga semakin meningkat. Mereka kini diiktiraf sebagai ejen perubahan dalam pendidikan. Selain anugerah guru cemerlang digital yang diperkenalkan oleh KPM sebagai satu penghargaan kepada guru yang menggunakan inovasi dalam pengajaran, terdapat juga berbagai inisiatif lain yang memperkukuh kedudukan guru dalam masyarakat. Antaranya ialah program pembelajaran profesion berterusan CPD yang saya telah sebut pada masa tadi, yang membolehkan guru meningkatkan kemahiran mereka melalui latihan berterusan serta pemekasaan guru sekolah luar bandar yang memberikan sokongan khas kepada pendidik di kawasan pedalaman. Selain daripada itu, anugerah khas pendidikan seperti Tokoh Guru Kebangsaan turut diperkenalkan bagi mengiktiraf sumbangan luar biasa dalam dunia pendidikan. Langkah-langkah ini bukan sahaja meningkatkan status guru, malah membuktikan bahawa mereka bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga pemimpin dalam inovasi dan transformasi pendidikan yang berperan besar dalam membentuk generasi masa depan. Sebagai kesimpulan, kita dapat melihat bahawa Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 telah membawa banyak perubahan kepada sistem pendidikan kita. Ia bukan sahaja meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran, malah turut memberi impak besar kepada para guru. Jelaslah bahawa PPPM adalah satu usaha yang besar untuk memastikan pendidikan di Malaysia
terus maju seiring dengan keperluan global. Namun, kejayaan pelan ini tidak terletak di tangan kerajaan semata-mata yang memerlukan sokongan dan komitmen daripada semua pihak, terutamanya para pendidik. Justru, sebagai seorang bakal guru atau pendidik, marilah kita bersama-sama menyokong dan merealisasikan visi pendidikan negara ini. Kita bukan sahaja mengajar, tetapi juga membentuk generasi masa hadapan yang lebih cemerlang. Senaraikan ini adalah rujukan yang berdasarkan pembentangan saya. Ingatlah, pendidikan berkualiti, negara maju. Slogan ini perlu menjadi azimat dan sentiasa simpan di hati kita. Sekian, terima kasih.